Jadi ini merupakan satu titik penting kepada perjuangan kita yang nak dirancang dengan paling bijaksana dalam satu platform. Maknanya kita ke mana-mana pun orang akan kenal kita di bawah satu platform yang amat penting. Itu penting, maknanya biar kita antara formula yang kita buat adalah creation of fear. Dia kena ada fear factor. Sama ada di mana-mana kita bergerak, kita perlu ada fear factor yang kita boleh laksanakan kita punya ugutan itu. Tapi the fear factor yang saya sebut ni, maknanya kita kena wujudkan fear factor ni untuk menjalankan kerja. Kalau tidak, tak berjalan, lambat. Jadi kita kena carilah itu, kita kena bersama. Tapi dengan kebersamaan ini, insya-Allah kita boleh buat sesuatu. Jadi hari ini adalah titik paling penting yang mana kita rasa kita nak buat sesuatu. Kita tak mahu lagi orang bully, kita tak mahu lagi orang hina kita. Enough is enough, ya. Dan kita pun benda ini cukup luar biasa, boleh dilakukan. A normal consumer association, how do you differentiate that? Apa yang kita dapat, kita dah ada CEO dia yang memang berurusan dengan 17 buah negara. Berniaga, ada hotel, ada di London, di Paris, di Bosnia, di mana-mana. Hari ini kita bercerita berkaitan dengan kepentingan yang melibatkan keseluruhan amal Islam itu sendiri. Tanggungjawab dan amanah itu yang kita pegang. International Muslim Consumer Association. Tapi walaupun ada nama Muslim tu, tapi sebenarnya ini adalah satu perkhidmatan yang kita nak sebarluaskan kepada seluruh umat manusia, tidak kira di mana mereka berada. Tapi merujuk kembali kepada ajaran Islam itu sendiri, mengajar kita berbagai perkara-perkara yang sifatnya sangat seni. Kerana dalam kehidupan kita ni bukan yang lahir-lahir saja, bukan apa yang dapat kita lihat dengan mata kasar, tapi ia adalah sesuatu yang bersifat berhayatan. Sebagai contoh, kita harap kita dapat berkongsi dengan lebih ramai manusia bahawa setiap seorang itu ada hubungannya, ada keperluannya dengan manusia yang lain. Daripada satu individu kepada individu yang lain itu masing-masing saling memerlukan. Inka ni bukan sekadar satu platform yang memperkatakan tentang hak pengguna, tapi juga kita berkongsi pengetahuan, ilmu, pengalaman dan berbagai-bagai perkara sehingga ia menjadi perasaan bersama, perasaan-perasaan yang baik yang akan membuahkan hasil ataupun tindakan yang baik di dalam kehidupan. Juga mesti ada model. Jadi kita inilah moga-moga menjadi model kepada masyarakat, terutama masyarakat yang lebih muda dari kita ataupun generasi muda, yang mereka ini akan mengisi kekosongan-kosongan yang akan berlaku dari masa ke semasa. Rasulullah mula-mula dia belajar, lepas tu dia jadi pembela, dia panggil shepherd. Lepas tu dia berdakwah, lepas tu dia berjihad, dia berperang ke apa benda. Yang mana yang kita ikut? Yang mana yang kita ikut? Jihad kita banyak mana? Jihad jadi okey, alhamdulillah, maknanya kumpulan ni sungguh berjihad. Tapi kalau ikut ke masyarakat kita tak buat apa. Kita dakwah, berapa orang yang kita dah masuk ke Islam dengan semangat yang betul-betul. Memang salah kita duit, lagi kaya lagi berat tanggungjawab. Kita kena bawa kesedaran ini supaya kita tidak macam hari ini kita mengikut sistem saja. Bukan salah sistem, tapi patutnya sistem itu lebih produktif. Orang Islam diperintahkan untuk mengusahakan yang halal dan tayyib, halal dan tayyibah. Kita kena usahakan semua itu yang halal dan yang baik. Kalaulah orang Islam tu, kalau dia pengguna lah. Kalau dia pengeluar, dia mesti memastikan tanggungjawab dia adalah untuk memberikan orang lain, bukan sekadar orang Islam, bahkan orang Islam, bukan Islam sekalipun, kalau menjadi pengguna dan menggunakan produk yang dikeluarkan itu, mendapat produk yang memang diusahakan yang halal, tapi yang terbaik, yang tidak akan merosakkan kesihatan, tidak akan menjejaskan diri orang lain.
Jadi kalau benar-benar orang Islam itu praktis Islam, bukan sekadar orang Islam selamat, orang bukan Islam pun selamat. Bukan sekadar diri keluarga yang selamat, seluruh dunia selamat. Dan bukan sekadar berkaitan dengan produk itu, tapi juga attitude, sikap dan tindakannya dalam kehidupan akan membawa keselamatan kepada semua. Dia tahun ini PPIM 25 tahun. Daripada 25 tahun kita berkhidmat, kita melihat ke arah kita ke hadapan lagi. Bagaimana kita dapat menggunakan model PPIM, mungkin bukan terbaik tapi antara yang bergerak. Jadi kita melihat di peringkat dunia yang memerlukan satu platform untuk melindungi pengguna Islam dan bukan Islam lah. Tapi maknanya dalam konteks hari ini kita harap dengan adanya wujudnya badan seperti ini, kita dapat menyelesaikan masalah-masalah daging lembu yang tak halal lah. Pagi tadi pun dengar berita ada lagi daging yang tak sembelih, binatang yang tak sembelih dengan betul. Itu daripada satu sudut. Dan kita juga bercerita pasal melindungi hak kita sebagai umat Islam. Pasal orang Islam tidak akan buat tidak patut, ya, tidak akan buat benda yang tidak kena. Jadi kita memerlukan vehicle itu. Kalau kita nak bercerita kat Australia, dia tak ada orang dengar lah. Tapi ini bercerita pasal satu persatuan di peringkat antarabangsa yang diuruskan oleh Datuk Lokman yang cukup kata orang terkenal dengan kejayaan dia melaksanakan pergerakan ekonomi yang kita semua lihat. Yang kita harap adalah daripada sini kita akan bergerak ke hadapan lagi untuk kita membela hak dan maruah ummah. Misinya adalah menggunakan kepenggunaan Islam untuk kita mendapatkan yang terbaik. Pasal pengguna, kita semua pengguna. Dan kita harap dengan adanya satu pergerakan yang tersusun dan teratur, maka mereka yang sebelum ini yang kapitalis yang nak mengambil kesempatan atas pengguna mungkin kena fikir baliklah. Maknanya kita tidak mahu lagi ditipu, cukup ditipu. Jadi dia dah terbukti buat sesuatu yang bagus selama hari ini di 17 buah negara. Dan daripada modal yang tak ada pun kita kadang-kadang nak jaga satu agensi tu pun nak jaga bisnes pun belum tentu. Tutup saja kedai kita. Jadi kita harap daripada apa yang kita lakukan hari ini, ia akan membawa nafas baru kepada perjuangan pembelaan pengguna. Telah dibagi amanah untuk satu tanggungjawab yang saya harapkan dapat bantuan Tuhan, iaitu untuk membawa satu misi di peringkat global melalui IMCA atau International Muslim Consumers Association. Dan apa yang menjadi harapan sebenarnya adalah untuk satu cetusan di peringkat global yang membawa idea-idea kebaikan bukan sekadar di kalangan umat Islam, walaupun ini atas nama Muslim Consumers, tapi juga kepada seluruh umat manusia. Kerana sebenarnya kita ini interrelated antara satu sama lain, tidak kira apa agama, apa bangsa dan di mana saja kita berada. Jadi kita seharusnya berfikir apakah kebaikan yang kita perlu kongsikan dengan orang lain. Kerana sekiranya kita mencetuskan sebarang bentuk perkara yang negatif, ia akan pasti kembali kepada diri kita juga, ataupun kepada keluarga kita, orang yang dekat dengan kita, orang yang kita sayang, orang yang kita kasihi. Jadi dalam isu pengguna, sebenarnya semua orang di atas muka bumi ini adalah pengguna. Tidak kira di mana dia berada, di usia apa, lelaki atau wanita, di jawatan mana, di kedudukan mana sekalipun, kita semua adalah pengguna dan kita sebenarnya memerlukan antara satu sama lain. Kalau kita dapat berperasaan begitu, berfikiran begitu, kita harapkan tidak akan berlakulah di antara satu sama lain itu krisis, ataupun kalaupun berlaku salah faham, mudah saja dapat diusahakan atau diurus dengan baik. Mungkin boleh dilakukan maaf-maafan, bertolak ansur, dan dengan adanya Consumers Association ini, kita harap kita dapat hubungkan di antara semua pihak di atas muka bumi ini. Dan kita harap satu perubahan besar berlaku di dunia ini di mana manusia akan dapat kembali hidup aman, damai dan bahagia. Pengguna-pengguna Islam. Jadi kita kembalilah kepada sejarah yang terdahulu di mana satu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat di peringkat Madinah telah berjaya melahirkan satu ekosistem kehidupan yang sangat baik, di mana orang susah dibela oleh orang yang lebih
sempurna kehidupannya, ataupun orang kaya membela orang miskin, orang yang kuat membela orang lemah, dan antara satu sama lain saling bertolong bantu. Telah pun berlaku dalam sejarah bagaimana orang Ansar membela orang Muhajirin yang berpindah ataupun berhijrah daripada Mekah ke Madinah itu sehelai sepinggang. Dan akhirnya bukan sekadar itu, apabila Islam itu sendiri berkembang di peringkat yang lebih luas, ramai manusia yang mendapat pembelaan daripada orang-orang yang hidupnya bukan untuk mengumpul kekayaan dunia, tapi adalah untuk mencari kasih sayang Allah dan berkongsi kasih sayang sesama manusia. Tanggungjawab kita adalah setiap hari kita bermuhasabah apa lagi kebaikan yang kita nak buat kepada manusia atas nama Allah ataupun kerana Allah. Jadi kita tidak bergantung sangatlah dengan bila tempoh kita bermula, tapi setiap hari kita kena berfikir apa lagi kebaikan yang kita nak buat untuk orang lain, dan apa lagi cetusan-cetusan untuk memberi kesenangan kepada orang lain. Jadi kita harapkan masa yang ada atau usia yang ada yang Allah beri pada kita itu, kita dapat buat yang sebaik mungkin.